KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot Sembang Aktif. Hari ini, kita akan membicarakan tentang satu topik yang cukup menarik berkenaan dengan Karnival Kesenian Murid Malaysia. Jadi, apakah ia sebenarnya? Boleh Irfan ceritakan sedikit. Sebenarnya, program ini merupakan satu medan untuk mempamerkan kepelbagaian aktiviti seni budaya dan etnik bangsa Malaysia. Dan program ini juga dianjurkan untuk menampilkan pelbagai aktiviti seperti persembahan tari, muzik, teater dan juga kesenian yang mewakili setiap negeri di Malaysia ini. Jadi, untuk hari ini sebenarnya Irfan bawakan seorang tetamu yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Puan Ili Nadia binti Barudin, iaitu penolong pengarah bahagian sukan kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan Ili, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik Irfan. Irfan apa khabar? Saya lagi sihat sebab Puan Ili ada kat sebelah hari ini. Ceria sekali. Ceria sekali untuk kita kongsikan tentang Karnival Kesenian Murid Malaysia ataupun KKMM. Baik Puan Ili, sebagai permulaannya boleh tak Puan kongsikan latar belakang program ini iaitu Karnival Kesenian Murid Malaysia? Silakan. Okey, untuk makluman yang sedang menonton dan Irfan sendiri, sebenarnya Karnival Kesenian Murid Malaysia ini ataupun ringkasnya kita sebut KKMM telah bermula pada tahun 2010. Oh, kalau Irfan kira-kira sekarang ni lebih kurang 12 tahun penganjuran. Ya, betul. Ini adalah tahun ke-12 penganjuran KKMM yang dianjurkan oleh bahagian sukan kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan setiap tahun sebenarnya Irfan, kita akan melantik satu negeri untuk menjadi pengelola. Satu Jabatan Pendidikan Negeri untuk menjadi pengelola bagi KKMM ini. Baik. Dan kalau untuk tahun ini? Tahun ini siapa kata rumah? Kita ke Kelantan. Negeri Kelantan. Negeri Kelantan pada tahun ini. Dan untuk makluman juga, sebenarnya KKMM ini adalah satu platform sebenarnya, satu usaha ataupun satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membentuk perpaduan dan integrasi kaum melalui apresiasi terhadap seni budaya, di mana aktiviti-aktiviti ini melibatkan aktiviti showcase persembahan murid, bakat murid melalui bidang kesenian, iaitu seni tari, seni visual, seni teater dan juga seni muzik. Ada 4 kesemuanya. Dan bidang-bidang ini sebenarnya ditampilkan persembahan murid melalui bengkel, melalui aktiviti-aktiviti bersama kumpulan semasa KKMM ini dilaksanakan. Dan tentu sekali apabila satu karnival tu dilaksanakan, Irfan, ada temanya. Jadi untuk tahun ini Puan, 2022 yang berlangsung di Kelantan, apakah temanya? Tema bagi KKMM pada tahun ini dipilih Petala Indrawati 2022. Indrawati. Okey, Irfan tak pernah dengar perkataan itu, tapi mungkin Puan boleh jelaskan sebenarnya tema ni berkaitan tentang apa? Okey, sebenarnya apabila kita melaksanakan satu karnival di sesebuah negeri, dan antara highlightnya adalah kita nak tampilkan aspek seni budaya negeri itu sendiri. Jadi kerana itu apabila Kelantan menjadi tuan rumah pada tahun ini, Petala Indrawati dipilih sebagai tema kerana Petala Indrawati ini sebenarnya adalah satu burung legenda di negeri Kelantan yang sangat popular dalam kalangan masyarakat setempat di dalam cerita rakyat di negeri Kelantan. Dia adalah satu burung legenda lah sebenarnya, yang dikaitkan dengan mitos dan menjadi, kata orang tu, seperti Puteri Saadong contohnya. Puteri Saadong contohnya. Begitu juga dengan Petala Indrawati ini. Jadi ditampilkan sebagai tema agar generasi muda, adik-adik kita yang menyertai KKMM ini dari sekolah rendah dan juga sekolah menengah dapat menghayati aspek seni budaya ini. Betul, sebab generasi muda lah yang akan mengekalkan tradisi yang lama. Irfan. Itu adalah khazanah negara. Jika kita tak angkat warisan-warisan ini, cerita-cerita lama ini, mereka pun tak tahu. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Betul, terima kasih Puan untuk soalan yang pertama ini. Kita bercakap mengenai Karnival Kesenian Murid Malaysia. Jadi, sebagai seorang yang ada orang kata petulang belakang dalam program ini, Puan boleh kongsikan tak sebenarnya apakah matlamat utama penganjuran aktiviti ini? Okey, sebenarnya Irfan, program ini adalah satu hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membentuk ataupun menggalakkan murid menghayati kesenian itu sendiri. Sebab itu kita laksanakan satu karnival yang tidak berbentuk pertandingan. Oh, bukan pertandingan. Ini
bukan satu pertandingan, adalah satu showcase. Kita nak murid ni walaupun dalam pelbagai latar belakang, contohnya dari kaum Cina, kaum India atau berbilang kaum seperti etnik-etnik di Sabah dan Sarawak, juga mereka boleh menampilkan bakat mereka. Jadi kita tidak klusterkan murid ni melalui dia punya potensi ke, melalui pengalaman dia, semua boleh terlibat dalam Karnival Kesenian Murid Malaysia ini, dan kita tampilkan bakat murid ini bagi mereka ni belajar menghayati aspek kesenian di negeri orang lain. Jadi bila dia di Kelantan, melalui program-program ataupun slot-slot bengkel ini yang kita laksanakan semasa KKMM ini, mereka berpeluang sebenarnya Irfan untuk mempelajari budaya ataupun kesenian kebudayaan di negeri-negeri lain. Betul tu Puan. Sebenarnya kita bawakan murid-murid ini melangkah keluar daripada zon selesa mereka, pergi ke negeri yang berlainan untuk mereka tunjukkan potensi diri mereka, tapi bukan untuk dinilai, tetapi untuk mereka menghayati lagi dan berkongsi keindahan seni yang ada di Malaysia. Wah, seronok lah Puan. Kenapalah tak ajak saya pergi hari tu Irfan dah lebih umur ni. Dah lebih umur. Okey, tak apa. Kalau macam tu nanti Irfan akan pergi sebagai mungkin pengiring ke? Mungkin pengiring. Atau kita jemput untuk memberi inspirasi pada adik-adik kita bagaimana nak berucap di hadapan khalayak ramai. Kita boleh sembang tepi nanti tu Puan. Betul. Terima kasih. Okey. Kita nak tahu lagi berkenaan dengan keunikan program ini. Sebab Irfan tahu program ini KKMM ini berlainan dari yang lain. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan antara keunikannya. Silakan. Satu keunikan KKMM ini adalah kita tidak menghadkan kreativiti murid, Irfan. Jadi di sini murid ni bebas berkarya. Dalam aspek seni visual contohnya, kita memberi kebebasan kepada murid untuk mencanting sendiri batik, motif batik semasa KKMM ini. Di mana tak dapat di tempat yang lain, tak dapat di negeri yang lain. Jadi di sini kita memberi satu kebebasan untuk murid explore berkarya, dan juga sambil berkarya sebenarnya murid ini akan dilibatkan dalam bengkel. Ada ilmu yang diterima. Seperti yang baru berlangsung Irfan, semasa KKMM ini kita ada 3 bengkel, 4 bengkel sebenarnya yang telah dilaksanakan semasa KKMM. Selain mereka showcase bakat mereka, mereka juga mengikuti seni visual batik, bengkel seni visual batik, di mana mereka berpeluang untuk melakar dan mencanting, mewarnakan sendiri. Saya sendiri telah melihat bagaimana, saya pun cuba, memang sangat menariklah, dan menyeronokkan kan? Dengan keadaan di tepi laut, seronoknya. environment tu. Itu dekat pantai mana? Pantai Cahaya Bulan. Kita laksanakan di Pantai Cahaya Bulan. Dan seterusnya kita ada bengkel seni persembahan asas tari mengadap rebab. Apa tu sebenarnya Puan? Macam namanya panjang tu kan? Tari mengadap rebab ni sebenarnya adalah tarian pembukaan bagi Mak Yong. Irfan pernah dengar Mak Yong? Pernah dengar. Jadi dia ada satu tarian pembukaan sebelum kita mulakan tarian Mak Yong ini. Kita panggil tari mengadap rebab. Jadi semasa bengkel KKMM ini, bagi asas tari ini, semua 138 pelajar mereka diajar untuk membuat gerakan. Gerakan Mak Yong mengangkat tari mengadap rebab asas. At least daripada mereka tidak tahu, kepada mereka balik-balik, bayangkan dari Sabah, Sarawak, mereka balik, mereka tahu bagaimana nak tarikan mengadap rebab itu. Dan kita juga ada bengkel seni persembahan asas permainan gedombak dan asas seni lakon bangsawan. Ada berlakon pun ada juga. Ada, kerana kita ada seni teater. Jadi kita masukkan bengkel asas seni lakon bangsawan dengan kostumnya, dengan cara percakapannya, dengan skripnya, lontaran vokalnya, semua diajar dalam bengkel asas seni lakon bangsawan. Irfan. Menariklah Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan berapa hari sebenarnya murid-murid ini melalui bengkel-bengkel yang Puan cakapkan tadi. Seperti tahun ini kita laksanakan selama 4 hari 3 malam. Itu pun ramai murid yang kata tak cukup. Belum cukup lagi ni, kena bagi masa lagi. Ya, betul. Dan untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin kita akan menambah baiklah program ini supaya murid ini dapat sepenuh fokus, dapat lebih banyak lagi ilmu untuk dipelajari semasa KKMM ini. Baik, terima kasih Puan Nili atas pengenalan kepada Karnival Kesenian Murid Malaysia, dan banyak dikongsikan untuk pengalaman tahun ini di negeri Kelantan. Jadi, kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sembang Aktif di Didik TV KPM.
Kembali bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Puan Ili di sini. Okey, sama-sama kita sedang membicarakan tentang Karnival Kesenian Murid Malaysia. Dan untuk tahun ini mungkin Puan boleh ceritakan antara segmen-segmen persembahan yang dipersembahkan. Sebab Irfan dengar ada murid-murid kita yang buat persembahan di depan khalayak ramai. Betul ke? Betul, Irfan. Okey, antara segmen-segmen yang kita tampilkan melalui Karnival Kesenian Murid Malaysia pada tahun ini dan juga pada setiap tahun sebenarnya, Irfan, ya, kita tampilkan persembahan pocket show. Pocket show. Pocket show ni, dan pada tahun ini murid-murid ni berpeluang membuat persembahan di Maidin Mall, Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Dan ini merupakan satu platform yang kita sediakan kepada murid untuk memberi mereka sebenarnya satu keyakinan. Bukan senang, Irfan, nak buat persembahan di dalam shopping mall dengan tontonan bukan saja rakan-rakan dari negeri mereka, tapi sebenarnya rakan-rakan dari negeri lain dan juga pengunjung shopping mall itu sendiri. Orang yang tidak mereka kenali pun sebenarnya. Ya, betul. Dan berjaya membuat persembahan di pusat membeli belah ini sebenarnya adalah satu pencapaian yang kita boleh banggakan bagi peserta-peserta kita. Dan pocket show ini juga sebenarnya bermatlamat untuk menjalin kerjasama di antara Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga agensi-agensi sebenarnya. Dan pocket show ini kebiasaannya kita laksanakan dengan kerjasama agensi-agensi lah, terutamanya pusat membeli belah itu sendiri dan juga agensi seperti persatuan-persatuan, dan juga persendirian. Okey. Ya, betul. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada Ifan dan penonton sekarang ni antara kemeriahan yang berlaku di Maidin Mall ketika itu. Macam mana situasinya? Ya, di Maidin Mall dengan pengunjung yang ramai pada ketika itu, murid-murid ini dapat membuat persembahan mengikut bidang, ya. Ada yang empat tadi tu. Yang empat tadi tu ada yang mempersembahkan teater di pentas Maidin Mall, ada juga yang mempersembahkan tarian dari negeri masing-masing. Ada juga yang mempersembahkan lagu pop yang telah digubah semula. Wah, menarik tu. Ya, betul. Dan ada juga saya lihat kontijen yang mempersembahkan tarian etnik. Seperti tarian etnik Cina, tarian etnik India dan sebagainya. Baik, maksudnya di Maidin ketika itu ada banyak persembahan yang berlangsung. Ya, ada 14 persembahan yang berlangsung. 14 persembahan melibatkan 138 murid tadi. Betul. Dan kira-kira lebih kurang berapa jam persembahan itu berlangsung? Daripada pukul 2 petang hingga pukul 6 petang. 2 hingga 6 petang. Lebih kurang 4 jam. 4 jam adalah selingan-selingannya. Dan murid-murid ini sebenarnya kita lihat daripada feedback ataupun maklumat yang kita terima lah daripada murid dan juga guru pengiring, aktiviti seumpama ini sebenarnya selain mereka dapat membina keyakinan, confidence mereka untuk membuat persembahan menyanyi, menari, berlakon, di depan khalayak ramai. Dan aktiviti seperti ini sebenarnya merupakan satu platform untuk murid-murid ini melihat career path. Siapa kata seni ni tiada career path? Betul, saya setuju. Betul, ya. Dan ini juga sebenarnya memberi murid-murid ini satu keyakinan bahawa dalam bidang seni juga mereka boleh look forward lah membina kerjaya, laluan kerjaya melalui bidang seni ini. Okey, terima kasih Puan. Meriah sebenarnya berlaku ketika itu di Maidin. Ya, dan ada lagi satu, Irfan. Iaitu ada lagi satu segmen yang kita tampilkan, iaitu segmen persembahan Malam Gala. Malam Gala. Rasanya macam dah penutup ni, climax ni. Betul, climaxnya adalah Malam Gala yang paling finale lah kita kira. Finale. Dan dalam Malam Gala ini sebenarnya Irfan, setiap kontijen ni mengangkat persembahan daripada negeri masing-masing. Contohnya Johor, mereka persembahkan Zapin, contohnya. Jadi persembahan-persembahan ini diangkat dalam bentuk berprestij di Malam Gala, dan persembahan mereka ini sebenarnya dinilai dan diberi anugerah. Ada anugerahnya diberi, dan anugerah itu dinamakan seperti contohnya Anugerah Sri Petalawati, Anugerah Getam Budu, sebab di Kelantan kan. Getam Budu. Anugerah ini diambil dari nama-nama rakyat ataupun mitos-mitos di negeri Kelantan dan diberi kepada kontijen yang membuat persembahan pada malam ini. Baik, maksudnya Puan, persembahan mereka itu diiktiraf, tentu sekali diiktiraf dan mendapat penghargaan. Satu momen ataupun satu kenangan indah untuk dibawa pulang. Walaupun kita tidak meletakkan juara, naik juara dan sebagainya seperti pertandingan-pertandingan biasa, tetapi kita memberi anugerah atas aspirasi murid tersebut, atas dedikasi mereka dan komitmen mereka menzahirkan satu persembahan dalam satu platform yang besar. Itu dia, persembahan pocket show dan juga persembahan Malam Gala. Betul. Baik, sekarang ini mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana sebenarnya hasil persembahan yang ditonjolkan oleh setiap kontingen negeri. Ini sangat hebat, Irfan. Kalau kita
kita lihat dari segi kostumnya, dari segi penampilan dan keyakinannya semasa Malam Gala dan juga di Pocket Show ini juga, Irfan, sebenarnya kalau kita lihat kontijen ini yakin untuk mempersembahkan persembahan mereka walaupun latihan yang singkat di negeri masing-masing dengan perbengkelan lagi yang mereka harus lalui semasa Karnival Kesenian Murid Malaysia ini, mereka masih dapat tampilkan persembahan yang hebat, yang memukau dan yang penting unik, Irfan. Unik. Dan kita lihat ada inovasi dalam persembahan ini. Inovasi contohnya, kalau contoh tarian itu, zapin contohnya, bukan lagi zapin biasa yang kita biasa lihat. Ada inovasi di situ, ada dari segi kostumnya juga ditambah baik yang mungkin kita tidak lihat di tempat-tempat yang lain. Baik, Puan. Okey. Dan sekarang ni Puan boleh kongsikan, yelah, di belakang seorang murid yang berjaya, pastinya ada guru yang membantu. Betul, kan? Jadi untuk karnival kali ini, adakah murid-murid ini memang sentiasa disokong dan didukung oleh guru-guru mereka? Betul. Seperti yang saya maklumkan ya, karnival ini selain murid, kita juga ada guru. Ya, ada 138 orang murid dan juga 24 orang guru. Lebih kurang yang bersama-sama dengan murid-murid ini dan juga dibantu oleh jurulatih dan juga facilitator semasa karnival ini. Jadi mereka inilah adalah tulang belakang semasa karnival ini yang memastikan murid-murid ini boleh menguasai, boleh adapt lah dengan apa yang cuba ditampilkan semasa karnival ini. Terima kasih jugalah kepada mereka yang berada di belakang karnival ini sebenarnya. Betul. Terima kasih ucapkan kepada guru-guru yang sentiasa menyokong, membantu murid-murid semasa karnival Kesenian Murid Malaysia. Mungkin Puan boleh kongsikan dari segi penguasaan murid ketika bengkel berlangsung bagaimana? Okey, penguasaan murid melalui aktiviti yang dilaksanakan, contoh bengkel batik, bengkel asas tari, bengkel asas seni lakon dan sebagainya. Kita lihat bahawa murid ini apabila mereka berada di dalam kumpulan, Irfan, mereka diletak dalam kumpulan yang dicampur dari negeri. Contohnya Sabah, dia takkan duduk dengan negeri Sabah. Perlis, dia takkan duduk dengan negeri Perlis. Mereka akan campur murid ini dari kontijen. Bila mereka berada di dalam satu suasana yang berbeza, rakan-rakan yang baru, apabila mereka mengikuti bengkel-bengkel ini, mereka boleh belajar dengan lebih gembira dan fokus mereka lebih. Kerana mereka ada rakan baru, environment itu sangat membina dan menyeronokkan. Dan semua aktiviti ini, Irfan, sebenarnya keseluruhan KKMM ini sebenarnya menyumbang kepada aspek PAJSK murid, Irfan. Okey, bercakap berkenaan dengan PAJSK, mungkin Puan boleh terangkan dulu, ada penonton kita yang kurang faham PAJSK ni apa sebenarnya dan kenapa penting untuk berinteraksi kepada murid. Silakan. Betul, Irfan. Jika kurikulum ataupun akademik murid di dalam kelas dinilai melalui PBD, pentafsiran bilik darjah. Tetapi bagi aspek sukan, co-curriculum, kesenian, aktiviti jasmani murid, sukan, dinilai ni melalui aspek PAJSK. PAJSK ni adalah singkatan kepada pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Itulah maksudnya. PAJSK. Kita ada penilaian-penilaian kita di mana kita sebenarnya nak mengiktiraf penglibatan dan juga pencapaian murid dalam aspek ini. Dalam aspek ini, mana seperti saya bagi contoh dalam Karnival Kesenian Murid Malaysia ini, murid terlibat dalam aktiviti co-curriculum lah. Kesenian ini adalah satu aspek daripada satu part of co-curriculum. So pelibatan mereka ini diiktiraf sebagai penyertaan peringkat kebangsaan. Jadi bukan peringkat negeri lagi. Peringkat kebangsaan kerana mereka tinggi berada di situ bersama dengan rakan-rakan dari negeri yang lain. Jadi mereka diiktiraf sebagai mendapat pengiktirafan penyertaan peringkat kebangsaan tinggi. Itu markahnya, Irfan. Ada markahnya juga. Ada markah. Kalau kebangsaan lain, markahnya negeri lain, daerah lain. Tapi saya pasti kalau kebangsaan ni paling tinggi lah untuk Malaysia, betul? Yang untuk di peringkat di Malaysia ni kebangsaan yang paling tinggi. Tapi ada murid-murid kita ni berjaya ke peringkat antarabangsa. Itu markahnya lain. Wah, lagi tinggilah. Semakin tinggi peringkatnya, makin banyak markah yang dapat untuk PAJSK. Okey, sebab ialah kita tahu Karnival Kesenian ni bukan satu pertandingan. Betul. Jadi markah diberi itu adakah sama rata ataupun ada juga perbezaan? Tidak, Irfan. Kalau penyertaan, markah dia lain. Kalau murid ini contohnya terlibat dalam satu pertandingan nyanyian, contohnya peringkat kebangsaan. Jadi murid ni yang menang akan mendapat markah pencapaian. Kalau pencapaian tu markahnya sedikit berbeza ataupun sedikit tinggi daripada markah penyertaan. Tapi tak apa, Irfan, kepada adik-adik di luar sana, kepada murid-murid, guru-guru di luar sana, aspek PAJSK ni, walaupun anak-anak kita ini dapat markah pencapaian ataupun pelibatan, yang penting adalah platform ataupun peluang yang kita sediakan kepada anak-anak kita ini. Jadi tak ada masalah kalau dia dapat penyertaan saja pun, tak ada masalah. At least as long the way dia cuba. Betul. Dia cuba dan tampilkan bakat mereka. Betul, Irfan.
Okey, terima kasih Puan atas penjelasannya. Di mana PAJSK ini satu benda yang cukup penting. Ialah sebab kita nak membesar nanti, nak membina kejayaan, pasti akan ada sejarah yang diselak. Betul. Kan? Bila nak tengok merit itu, inilah sejarah yang anda kena tengok berkenaan dengan PAJSK. Betul. Terima kasih Puan Elif atas segala perkongsian untuk segmen kali ini. Jadi, apa kata kita berhenti berehat seketika? Teruskan bersama kami untuk Sembang Aktif di DTV KPM. Inilah dia slot Sembang Aktif di DEK TV KPM. Sekarang ini kita berbicarakan tentang Karnival Kesenian Murid Malaysia. Bercakap tentang ini Puan, pastinya akan ada murid yang datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Jadi sebagai penganjur iaitu BSKK KPM, bagaimana untuk kita memastikan aspek perpaduan ini dititik beratkan dalam KKMM? Baik Irfan, dalam KKMM ini sebenarnya seperti yang saya terangkan ya, aspek perpaduan ini sangat kita titik beratkan. Termasuklah kita juga fokuskan kepada bagaimana kita nak integrasikan murid-murid yang datang dari pelbagai kaum semasa karnival ini dilaksanakan. Jadi apa yang kita laksanakan adalah kita akan susun ataupun kita akan selaraskan persembahan-persembahan yang kita bawa dalam karnival ini bukanlah datang dari satu etnik yang sama. Bukanlah tarian Melayu sahaja. Ya, betul. Kan? Kalau kita lihat dalam KKMM seperti yang berlaku tahun ini, kita ada tarian dari etnik India semasa majlis perasmian. Kita juga ada tarian Tanglung dari kaum Cina dijayakan oleh murid dari Pulau Pinang. Memang menarik tarian Tanglungnya Irfan. Dan juga kita juga ada tarian etnik dari Sabah dan juga Sarawak yang kita jarang dapat integrasikan di dalam satu karnival seperti ini. Dan apabila kita bawa tarian-tarian ini, kita melihat bahawa murid-murid yang hadir di dalam KKMM ini, selain mereka boleh lihat tarian tersebut, mereka juga boleh mempelajari belajar sendiri tarian tersebut melalui bengkel-bengkel yang kita laksanakan. Dan sebenarnya ini menyokong kepada inisiatif pengukuhan perpaduan di sekolah. Ini adalah satu inisiatif yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan disambut oleh bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian sendiri. Di dalam inisiatif perpaduan ini kita memastikan bahawa murid-murid yang datang ke program bukan saja KKMM tetapi program-program anjuran Kementerian Pendidikan ini diletakkan dianjurkan untuk dibawa dari kaum yang berbeza. Contohnya wakil dari negeri Selangor contohnya, bukanlah dihantar semua Melayu. Mesti ada murid-murid daripada kaum yang berbeza. Begitu juga dari negeri-negeri. Ya, betul. Kita dan apabila murid ini sampai ke lokasi karnival tersebut, mereka akan dipecahkan kepada kumpulan yang berbeza. Maksudnya bukan Selangor dengan Selangor je. Ya, mungkin Selangor dengan Sabah ke. Kan? Dia mereka akan combine murid ini masukkan dalam kumpulan yang berbeza. Ini juga adalah satu platform perpaduan Irfan, seperti Irfan sebutkan. Dan di sinilah murid ini berpeluang berkenal-kenalan, bertukar-tukar pandangan ya. Dan apabila kita lihat murid-murid ini di dalam kumpulan berbeza ni, mereka cepat make new friends, bertukar-tukar social media account, dan follow each other. Follow each other. Follow each other. Dan tentunya kita harapkan bahawa platform ini sebenarnya dapat membantu murid tersebut untuk menjadi lebih yakin lagi sebenarnya Irfan. Lebih yakin dan dapat manfaat yang maksimum melalui program seperti ini. Seronok sebenarnya apabila kita pergi satu program ataupun karnival seperti ini, dapat berkenalan dengan orang baru. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi di sinilah platform yang terbaik di mana murid-murid ini dapat peluang dan ruang untuk berjumpa dengan orang baru, berkongsi idea dan sama-sama belajar tentang budaya yang lain. Kerana Irfan, betul apa Irfan nyatakan tu, kerana sebelum ini program-program co-curriculum sejak pandemik ini dilaksanakan semuanya secara dalam talian. Dan kita move forward, kita laksanakan secara hybrid. Manakala kali ini kita laksanakan sepenuhnya secara bersemuka. After 2 years. Selepas 1 tahun kita kembalikan secara bersemuka. Okey Puan. Selain daripada aspek perpaduan, penghayatan seni juga merupakan satu elemen yang sangat penting. Dan bagaimanakah peranan Kementerian Pendidikan Malaysia ini untuk memastikan matlamat penghayatan seni itu dapat dicapai? Okey, bagi penghayatan seni budaya ini sangat penting untuk kita ketengahkan kepada murid terutamanya dari latar belakang yang berbeza. Jadi di karnival ini kita mengetengahkan unsur-unsur genre cerita rakyat contohnya, cerita rakyat, lagu rakyat, lagu-lagu yang mungkin mereka tidak pernah dengari atau pelajari di dalam kelas
Okey, kita ketengahkan unsur-unsur keunikan seni budaya dari pelbagai negeri di Malaysia semasa karnival ini. Ini adalah satu hasrat bagaimana murid ni kita nak bagi dia hayati. Dia kenal. Dia kenal budaya orang lain, bukan saja budaya dari negeri mereka sendiri. Contohnya tema sendiri Petala Indrawati. Kalau kita tidak ke KKMM 2022 ni, kita pun tak tahu apa tu Petala Indrawati kerana ia adalah berasal dari cerita rakyat masyarakat negeri Kelantan. Saya pun baru tahu sebab puan cerita tadi. Kalau tak, saya pun tak dapat tahu sebenarnya mungkin budaya dan juga etnik orang lain. Ya betul. Itu adalah satu, kita sediakan platform lah melalui KKMM ini agar kita dapat ketengahkan unsur-unsur kesenian seni budaya yang kita sebenarnya perlu preserve lah sebagai masyarakat Malaysia. Kita sendiri perlu angkat, kita perlu sentiasa bugarkan, segarkan dan bugarkan. Wah, segarkan dan bugarkan. Okey. Dan bagaimana pula dari segi pendekatan bengkel yang berlangsung di sana? Okey, pendekatan bengkel yang berlangsung di sana sebenarnya kita laksanakan secara 100% hands-on. Dan berfokuskan murid. Maksudnya di sini murid tu boleh mencuba sendiri atau mempraktikkan. Contohnya bengkel mencanting batik, contohnya bengkel asas lukisan batik tu mereka boleh mencanting sendiri, mewarnakan sendiri mengikut kreativiti. Dan selain daripada aktiviti mencanting batik tu, apa lagi puan antara aktiviti hands-on yang mereka boleh lakukan sendiri? Seperti tari mengadap rebab, mereka boleh belajar sendiri asas-asas tarian tersebut. Asas makyong ya? Asas makyong. Dan asas seni lakon bangsawan. Mereka boleh mencuba sendiri kostum yang disediakan. Begini cara make up teater bangsawan. Sebenarnya dia tak sama seperti kalau kita buat teater-teater lain. Jadi asas seni lakon bangsawan ni dia ada keunikan, dia ada metod-metod dia yang tersendiri, di mana kita bawa jurulatih kita ke KKMM ini untuk mengajarkan kepada murid apakah elemen-elemen asas seni lakon bangsawan. Jadi murid boleh mencuba dan boleh mendalami sendiri, Irfan. Betul, satu pengalaman yang cukup menarik dan juga mendewasakan bagi saya, di mana murid-murid ini bukan sahaja mempersembahkan apa yang mereka tahu, tetapi dapat belajar apa yang mereka tak tahu. Dan selepas itu mereka juga boleh melakukan persembahan tersebut di depan khalayak ramai dan juga mampu bantu mereka untuk menjadikan diri mereka seorang yang lebih berseni dan berjiwa kreatif. Kan? Betul, Irfan. Baik, kita nak bercakap tentang soalan yang seterusnya. Apakah sebenarnya pendekatan lain bagi menjayakan hasrat penghayatan dan apresiasi seni budaya dalam kalangan murid kita sememangnya dalam aktiviti karnival seperti ini? Okey, pendekatan ni sebenarnya dari pihak kami sendirilah, BSKK, Bahagian Sukan Kokurikulum Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai penganjur dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sebagai pengelola. Okey, kita sebenarnya amat gembira kerana apabila penganjuran ini mendapat kerjasama dari agensi-agensi luar. Dari agensi luar yang menyokong kita, terutamanya premis-premis yang ada di Negeri Kelantan, okey, di mana murid-murid boleh membuat persembahan secara terbuka di khalayak ramai, mendapat tontonan masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat juga saya kira boleh mendapat manfaat daripada persembahan yang ditampilkan oleh murid-murid. Okey, contohnya murid-murid ni apabila mereka membawa seni warisan budaya negeri dan ditampilkan di pusat membeli belah terbuka seperti itu, orang luar boleh lihat inilah kebudayaan dari negeri-negeri ini. Contohnya kan, okey, kita bawa contoh untuk tahun 2022 berlaku di Kelantan. Tapi mungkin ada murid-murid yang datang daripada Johor membawa tarian zapin ke situ. Dari situ mereka boleh lihat sendiri bagaimana persembahan tari zapin dipersembahkan. Dan tentu sekali, Irfan, berwarna-warni dengan dengan pakaian dan sebagainya, amat menarik minat masyarakat setempatnya. Dan kita juga ada kerjasama lah daripada persatuan-persatuan dan yang penting sekali daripada ibu bapa. Kenapa penting ibu bapa ni, puan, dalam aktiviti seperti ini? Pelibatan ibu bapa tu dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum ataupun kesenian anak ini sangatlah penting. Sokongan kebenaran ibu bapa apabila kita membawa anak-anak mereka ke satu karnival yang besar seperti ini amatlah kita perlukan. Dan apa yang kita lihat ibu bapa ini membantu dari segi sokongan dari segi memberi perangsang kepada anak-anak murid. Dan ada juga, Irfan, ibu bapa yang turut sama bersama anak-anak mereka apabila anak mereka berada di Kelantan. Ada juga yang secara sukarela datang untuk menonton. Kerana kita punya pocket
pocket show di pusat membeli belah ini boleh ditonton oleh orang ramai. Baik. Apa kita lihat crowd tu sangat ramai dan ada dalam kalangan itu adalah ibu bapa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peranan ibu bapa itu amat pentinglah dalam melatih ataupun dalam menggalakkan anak-anak kita ni untuk menunjukkan bakat mereka. Terutamanya anak-anak kita yang berada di sekolah rendah utamanya, mereka memerlukan sokongan dan dari ibu bapa. Baik, terima kasih Puan. Dan nampaknya banyak pihak yang terlibat untuk menjayakan karnival kesenian seperti ini, terutamanya ibu bapa, penggiat seni dan juga jurulatih, termasuklah JKKN kan Puan ya. Betul. Okey, terima kasih Puan untuk perkongsian di segmen yang ketiga ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami untuk Sembang Aktif di TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan Sembang Aktif di saluran Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Puan Ili di sini bertemankan saya untuk berkongsi kepada anda berkenaan dengan Karnival Kesenian Murid Malaysia. Baik, sekarang ini mungkin Puan boleh kongsikan antara perancangan KPM dalam memantapkan lagi potensi murid-murid menerusi aktiviti seperti KKMM ini. Silakan. Okey, baik Irfan. Bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, kita akan sentiasa look forward ataupun kita akan sentiasa meneruskan aktiviti-aktiviti yang berimpak tinggi seperti KKMM ini pada setiap tahun. Dan tentu sekali apabila kita teruskan aktiviti yang seperti ini pada setiap tahun, tentu ada penambahbaikan yang kita laksanakan daripada hasil KKMM yang kita laksanakan pada setiap tahun ini. Kita akan adakan pasca nilai ataupun postmortem dan kita lihat apakah aspek-aspek yang kita boleh tambah baik pelaksanaannya pada tahun-tahun yang berikutnya. Dan tentu sekali kita ingin mendedahkan murid kepada lebih banyak variasi ataupun pelbagaian aspek kesenian menerusi bengkel ataupun segmen-segmen yang dilaksanakan melalui KKMM ini. Jadi untuk explore lebih apa yang kita boleh dedahkan kepada murid, tentu sekali kita akan libatkan agensi-agensi, kita akan libatkan kerjasama pihak-pihak luar untuk membantu kita di Kementerian Pendidikan Malaysia ini untuk memberi nilai tambah kepada program dasar sedia ada ini. Baik. Dan seperti KKMM ini, semestinya banyak pihak yang terlibat untuk perancangannya dan kita menggalakkan kepada mereka yang menyaksikan kami pada hari ini untuk sentiasa menyokong hasrat kita untuk membawa lagi KKMM ini ke tahap yang lebih baik dan juga tahap yang lebih tinggi, supaya murid-murid ini bukan sahaja belajar tentang kesenian, malah mereka dapat menghayati apakah ia seni yang sebenarnya. Betul. Okey, terima kasih Puan. Itu adalah perancangan KPM di mana KKMM ini akan dilakukan setiap tahun. InsyaAllah kita doakan hasrat itu akan terus berlanjutan. Dan bagaimanakah program ini sebenarnya dapat menyokong ke arah penghayatan Sekolahku Sejahtera. Ini dasar yang seterusnya. Ya, Sekolahku Sejahtera. Seperti yang kita ketahui apabila sesuatu aktiviti itu dilaksanakan di dalam ataupun di luar sekolah, kita melihat ataupun kita menyokong dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya yang terbaru ini yang semua orang tahulah saya kiranya. Lagunya masih bermain lagi. Boleh nyanyikan sikit? Boleh. Sekolahku Sejahtera. Semua tahu ni. Adik-adik kita di sekolah ni memang suka dengan lagu Sekolahku Sejahtera, dan tentu sekali kita melihat bahawa elemen yang utama apabila kita laksanakan program adalah elemen seronok. Keseronokan. Banyak pihak ataupun banyak program apabila kita laksanakan ni, kita tidak meletakkan aspek keseronokan tu dalam aspek utama. Tetapi sebenarnya aspek keseronokan tu sangat penting kerana bila anak-anak kita ataupun murid tidak seronok melakukan aktiviti, maka mereka tidak boleh mendapat impak seperti yang kita harapkan sebenarnya, Ifai. Okey, jadi dalam KKMM ini kita meletakkan elemen keseronokan tu sebagai satu elemen untuk menambah penghayatan murid. Sebab itulah kita adakan pocket show di mana murid-murid ini boleh berekspresi, boleh berkarya, dan kita tidak limit ataupun kita tidak hadkan karya mereka. Aspek keseronokan dan juga sebenarnya kita menunjukkan bakat mereka boleh menunjukkan bakat mereka dalam keadaan selamat. Selamat ni apabila kita tidak limit, ni tak boleh, itu tak boleh. Mereka boleh mencanting batik itu ikutlah nak letak. Kreativiti, warna macam mana pun nak letak, ikutlah. Persembahan pun mereka boleh ekspres diri mereka. Kita hanya memberi guru sebagai pemudah cara sahaja. Pemudah cara sahaja. Betul, Irfan? Dan juga di sini bila kita sebut guru ni sebagai pemudah cara, ini termasuk juga dalam konsep trust
and Inspire. Oh, oleh Ketua Pengarah Pendidikan kita. Ya, betul. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia kita, Yang Berbahagia Datuk Azri Bakar, dia selalu menyebutlah ini apabila Yang Berbahagia Datuk berjumpa dengan guru-guru, umpamanya ya, konsep trust and inspire. Apabila guru itu memberi trust kepada murid ya untuk berkarya, untuk explore idea-idea yang baru, sebenarnya murid ini akan get inspired. Baik. Mereka akan Ada inspirasi. Ada inspirasi. Jadi mereka pun akan menjadi lebih kreatif, Irfan. Menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan idea dan juga bakat mereka. Ini yang kita nak, Irfan. Betul, sebenarnya apabila kita memberikan satu kepercayaan kepada murid-murid, okey, awak boleh buat persembahan ni, awak boleh menyanyi, awak boleh berlakon. Di situlah mereka, okey, saya pun boleh buatlah. Saya nak tunjukkanlah bakat saya. Betul, dia akan rasa ada satu nilai tambah dan juga inspirasi kepada mereka untuk showcase ataupun tunjukkan persembahan-persembahan yang mereka cuba tonjolkan. Okey. Bercakap tentang Sekolahku Sejahtera, tadi ada elemen seronok. Lepas tu Puan jelaskan tentang selamat. Maksudnya tiada masalah. Kita tak limitkan persembahan-persembahan itu bagaimana, tetapi boleh ditunjukkan ikutlah cara mereka. Betul. Jadi ada tak lagi Puan antara elemen lain selain daripada seronok dan juga selamat? Tentu sekali, Irfan. Dalam elemen Sekolahku Sejahtera banyak elemen yang kita boleh ambil. Antaranya yang saya tertarik di sini adalah elemen eksplorasi budaya. Eksplorasi itu sendiri. Eksplorasi, kalau di sini kita lihat kepada eksplorasi budaya dan juga kesenian. Apabila kita membawa murid dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain, itu adalah elemen salah satu perjalanan elemen, itu pun eksplorasi. Kerana mereka membawa persembahan mereka, membawa apa yang mereka nak tampilkan ke negeri yang lain. Tetapi apabila tiba ke negeri tuan rumah ini, mereka dapat lebih menggali ataupun menimba pengalaman dengan apa yang akan ditampilkan semasa karnival ini. Dan mereka di situ mereka boleh explore budaya-budaya orang lain, budaya masyarakat lain dan sebagainya. Dan juga aspek harmoni. Harmoni dari segi apa tu, Puan? Aspek harmoni ni apabila murid ini diletakkan dalam kumpulan, mereka perlu berinteraksi dengan baik, menampilkan adab sopan. Ini kita sentiasa ingatkan peserta-peserta kita. Kerana mereka berkampung ataupun mereka bersama di dalam karnival ini bukannya sekejap, Irfan. 4 hari. 4 hari, 3 malam ya. Dalam 4 hari ini mereka berinteraksi dengan murid-murid dari negeri yang lain, dengan guru-guru dari negeri yang lain di seluruh Malaysia. Jadi di sini murid-murid ini dilatih dan diajar untuk menampilkan adab sopan, menjaga imej negeri masing-masing, imej sekolah dan sebagainya. Di sini aspek harmoni dan juga adab sopan ini amat kita terapkan, titik beratkan. Okey, baik. Bercakap berkenaan dengan aspek harmoni ataupun adab sopan ni, ialah negara Malaysia sendiri sangat terkenal tentang itu. Kita adalah masyarakat yang penuh dengan budaya, banyak adab sopannya, dan di situlah murid-murid ini diajar untuk sentiasa praktikkan perkara itu. Betul. Supaya mereka, contohnya lah, ada murid-murid kita yang berjaya keluar negara. Mereka membawa nama kita, membawa budaya kita untuk ke sana. Betul. Bukan sahaja bakat mereka. Bukan sahaja bakat. Imej sekali. Imej sekolah, imej negeri dan juga imej negara. Betul, dan bangsa kita. Itulah dia. Sedikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana program ini mampu menyokong hasrat Sekolahku Sejahtera. Terima kasih, Puan. Dan nampaknya masa sentiasa mencemburui kita, Puan. Kita berada di pengakhirannya, dan mungkin sekarang ni Puan boleh kongsikan kepada kita sebagai kata-kata akhir, apakah harapan Puan kepada semua yang telah dan akan menyertai KKMM dan juga kepada semua sekolah yang terlibat? Silakan. Okay, terima kasih, Irfan. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita sangat menghargai usaha-usaha yang dilaksanakan oleh terutamanya pengelola kita, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri yang terlibat seperti tahun ini, khususnya Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Terima kasih kepada semua jawatankuasa kerja dan jawatankuasa teknikal yang menjayakan satu karnival yang besar ini pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang akan datang, Irfan. Dan tentu sekali kami harapan sebagai penganjur, kita harapkan program ini sentiasa memberi manfaat kepada murid-murid kita, bukan saja di sekolah rendah tetapi juga di sekolah menengah, sekolah menengah, dan menyokong kepada dasar kementerian itu sendiri. Dan spesifiknya, Irfan, sebenarnya KKMM ini menyokong ke arah trust di dalam pelan pendidikan seni kebangsaan. Di Kementerian Pendidikan kita ada Pelan Pendidikan Seni Kebangsaan, dan di situ kita terapkan trust satu, iaitu seni untuk semua. Saya pernah dengar itu, Puan. Seni untuk semua. Maksudnya bukan sahaja orang tertentu boleh lakukan perkara seni ini, tetapi dibuka kepada semua orang. Ya, semua orang boleh menghayati, boleh mencuba dan juga boleh menampilkan bakat mereka melalui seni, melalui kesenian yang tidak terhad kepada golongan-golongan yang tertentu ataupun kumpulan-kumpulan murid yang tertentu saja. Dan antara usaha yang kita laksanakan adalah
di dalam program penggalakan kesenian ini kita anjurkan dan kita minta semua sekolah ataupun semua daerah melaksanakan program penggalakan seni mereka sendiri dan nampaknya ini adalah satu hasrat kita ke arah menyokong teras seni untuk semua ini. Baik, terima kasih Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit lagi bagaimana perkara ini KKMM mampu membantu murid-murid kita untuk melanjutkan pengajian mereka di peringkat universiti contohnya. Ya, Irfan. Apabila KKMM ini kita laksanakan kepada murid sekolah rendah misalnya Irfan, mereka boleh melihat bahawa seni ini adalah satu aspek pendidikan yang menarik ya. Yang menarik itu antara hasratnya, dan di kementerian sendiri kita ada sekolah seni. Betul. Kita ada sekolah seni, dan ini merupakan satu platform di mana kita nak murid ni, kita nak galakkan nak murid ni bina dan cungkil bakat mereka dalam kesenian ni, supaya mana tahu apabila mereka berada di tingkatan 1 misalnya, mereka boleh memilih untuk ke sekolah seni Malaysia. Betul. Kita ada sekolah seni Malaysia, dan murid-murid ini jika mereka ingin atau berminat ke sekolah seni Malaysia ni, ada platform. Ada platform. Jangan risau. Semuanya ada untuk anda. Tunjukkan bakat anda dan juga untuk anda gilap potensi diri anda berkenaan dengan aspek kesenian. Okey. Itulah dia harapan Puan Ili kerana bersama kami hari ini berkongsi kepada kita berkenaan dengan Karnival Kesenian Murid Malaysia, dan kita mengharapkan segala ilmu yang telah dicurahkan pada hari ini, perkongsian ini dapat membantu murid-murid kerana hashtag Puan Seni untuk semua. InsyaAllah ada kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM